Perjalanan menuju kemerdekaan bukan perjalanan yang mudah. Beberapa rentetan peristiwa yang dilalui sebelum mencapai kemerdekaan 1984. Pada 1 Januari 1984, di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, satu peristiwa penting dalam sejarah negara telah tercatat, menandakan negara Brunei Darussalam telah mencapai kemerdekaannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bertemu dengan Dr. Muhammad Hadi bin Haji Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, mengungkap peristiwa dan catatan sejarah yang penting menuju ke arah kemerdekaan negara Brunei Darussalam pada tahun 1984. Sejarah telah mencatatkan bahawa selama lebih kurang 96 tahun, negara Brunei Darussalam telah bernaung di bawah kerajaan British melalui hubungan perjanjian persahabatan istimewa sejak tahun 1888 dan 1906 yang terjalin di antara kerajaan Brunei dan British. Negara Brunei Darussalam walaupun hampir 1 abad ataupun hampir 100 tahun di bawah naungan British, artinya bukan merupakan satu wilayah yang dijajah. Kerana sistem kesultanan kita ni, sultan kita ni masih terus merintah dari sejak perjanjian 188, perjanjian persahabatan dengan kerajaan Baginda Queen, dan seterusnya perjanjian 1905-06. Jadi berdasarkan kepada kedua-dua perjanjian tersebut, apa yang kita ni pahami bahawa kita ni dinaungi. Karena dalam zaman 1906 bermulalah sistem residen di mana Sultan Asim telah menerima seorang pegawai British yang dikenali residen British yang bertanggungjawab mengetahui dalam bidang pentadbiran. Bagaimanapun Sultan Brunei masih wujud dan apapun dasar tetap merujuk kepada Baginda untuk mendapatkan perkenan daripada Baginda sendiri, daripada apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ataupun residen British masa itu. Sistem pentadbiran residen bermula selepas Brunei menandatangani perjanjian tambahan 1905-1906 dengan kerajaan British, dan Brunei bersetuju menerima seorang residen British bagi menasihat Sultan dalam hal ehwal pentadbiran, kecuali dalam hal agama Islam. Malcolm Stewart Hannibal MacArthur telah dilantik sebagai residen British pertama. Beliau telah memperkenalkan dan melaksanakan sistem pentadbiran awam moden di Brunei. Maka bermulalah apa yang dikenali sebagai sistem pentadbiran awam moden pada tahun 1906 yang diketahui oleh residen British, dan juga wujudlah juga jabatan-jabatan di bawahnya, termasuk juga Majlis Mesyuarat Negeri yang diketuai oleh pengurusinya memanglah Sultan sendiri. Bagaimanapun pentadbiran dalam zaman Sultan-Sultan yang merintah itu, kuasa Sultan adalah tergantung kepada kebijaksanaan, kedewasaan dan juga kepintaran Sultan. Bila kita melihat dalam zaman pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin dan juga almarhum Paduka Seri Begawan Sultan, di mana kuasa itu adalah dikuasai oleh Sultan sendiri.
Kebangkitan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Brunei ketika itu ingin memperjuangkan kemerdekaan. Mereka telah menubuhkan persatuan-persatuan yang menyuarakan tentang kemerdekaan negara. Ini berlaku lebih kurang dalam selepas dan sebelum Perang Dunia Kedua, dengan wujudnya beberapa peristiwa. Misalnya, peristiwa yang paling awal sebelum Perang Dunia Kedua ialah Sahabat Pena. Kemudian selepas perang, pergerakan nasionalisme Brunei telah mula wujud yang dipelopori oleh dua persatuan yang paling penting, iaitu Kesatuan Melayu Brunei yang dipertuanya adalah almarhum Paduka Sibuan Sultan sendiri, dan yang satu lagi ialah Persatuan Barisan Pemuda ataupun ringkasnya BARIP. Kedua-dua barisan ini bangkit adalah kerana mereka ingin menuntut hak dan kedaulatan bagi raja, kedaulatan bagi rakyat dan juga kedaulatan bagi agama Islam. Melalui semangat nasionalisme ini telah membawa kepada perundingan secara diplomasi di antara almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin dengan kerajaan British dalam usaha mengembalikan kedaulatan negara. Jadi apabila wujudnya golongan ini, yang mana di Brunei golongan ini kebanyakannya adalah dianggotai oleh golongan guru-guru, golongan-golongan yang terpelajar, yang telah mendapat pendidikan khususnya daripada Maktab Sultan Idris Tanjung Maling Perak, yang mana kalau kita ini melihat yang awal sekali ialah Menteri Besar kita ini Datuk Masal Maun telah dihantar, termasuk juga Paduka Sibuan Sultan masa itu telah dihantar ke Kulit Kangsar Perak untuk mengikuti pendidikan moden. Dan hal ini menyebabkan melahirkan semangat kesedaran kepada almarhum Paduka Sibuan Sultan sendiri untuk mengembalikan kedaulatan Brunei dengan cara jalan diplomasi, perundingan dengan kerajaan British. Untuk persediaan menuju ke arah berkerajaan sendiri, Baginda melaksanakan Rancangan Kemajuan Negara RKN yang pertama pada tahun 1953 dengan peruntukan sebanyak 100 juta dan diimplementasikan pada tahun 1954. Jadi bermula pada tahun 1953 lah perundingan dan juga pemudanan serentak telah diadakan dengan mewujudkan RKN pertama. Itu yang paling penting untuk mendapatkan peruntukan lebih kurang 100 juta lagi untuk pembangunan infrastruktur. Kalau kita melihat di Bandar Sebegawan ini, kesan daripada pembangunan infrastruktur itu jelas dengan adanya bangunan-bangunan, misalnya masjid, misalnya bangunan pejabat setiausaha kerjaan, bangunan Kementerian Luar Agama, Jabatan Agama, dan juga bangunan-bangunan yang lain, jabat pos dan lapau, semua itu adalah merupakan kesan daripada RKN pertama 5 tahun yang berjalan sejak tahun 54 sehinggalah kepada tahun 59 itu, sampai kepada penandatangani Perlembagaan 1959. Keberangkatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin bersama rombongan ke London untuk membuat perundingan dalam usaha mengembalikan kedaulatan Brunei berdasarkan Perlembagaan Bertulis 1959. Perjuangan untuk membentuk kerajaan sendiri dan mewujudkan negara yang merdeka sentiasa dirantis.
pada 29 September 1959 bertempat di Lapau Lama, Bandar Brunei. Perlembagaan Negeri Brunei telah ditandatangani dan diisytiharkan. Kerajaan Brunei diwakili oleh Sultan Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin. Sementara Kerajaan British diwakili oleh Sir Robert Scott, Pesuruhjaya Agung British bagi Asia Tenggara. Artinya proses perlembagaan yang berjalan 53-59 itu bukanlah satu proses yang sekejap tapi memakan masa yang lama. Dan yang paling penting isi perlembagaan itu adalah untuk mengembalikan kuasa pentadbiran dalam negeri daripada tangan khususnya daripada British kepada Brunei, artinya daripada tangan residen British kepada anak tempatan melalui pewujudan jawatan Menteri Besar. Ini yang paling penting dan inilah yang diperjuangkan oleh almarhum dalam perundingannya di London yang bermula bukan saja tahun 54, bahkan yang paling penting ialah perundingan dalam bulan September 1957 kalau anda lupa, memakan masa lebih kurang 1 bulan rombongan berada di London, sentiasa dibuat reason oleh kerajaan ataupun pejabat setiausaha tanah jajahan untuk mengadakan perundingan dengan rombongan berginda. Dengan adanya perjanjian perlembagaan telah memansuhkan perjanjian 1905-1906 antara Brunei dan British. Perlembagaan 1959 menjadi asas undang-undang tertinggi negara Brunei Darussalam sebagai rujukan dan panduan dalam pelaksanaan dasar dan pentadbiran negara. Perlembagaan Negeri Brunei 1959 telah membawa perubahan dalam pentadbiran negeri dan bermulanya sistem Menteri Besar menggantikan sistem Residen British. Di awal pentadbiran berkerajaan sendiri, Pilihan Datuk Perdana Menteri Awang Haji Ibrahim bin Muhammad Jaafar telah dilantik sebagai Menteri Besar yang pertama. Berdasarkan perlembagaan itu terdapat perkembangan dalam sistem pentadbiran awam kita ini kerana daripada sanalah almarhum telah mula melangkah untuk membuat persediaan ke arah kemerdekaan kita ini dengan menyediakan ataupun meningkatkan lagi kepandaian kebijaksanaan orang tempatan melalui skim pengantaran anak-anak tempatan ke luar negeri sepertinya ke London, ke Malaysia, ke Singapura, ke Mesir. Berlandaskan perjanjian 1971, ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berjaya merundingkan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama 1979. Di Lapau, Bandar Seri Begawan, pada 7 Januari 1979, baginda bagi pihak kerajaan Brunei dan Tuan Yang Terhormat Lord Geranway Roberts selaku wakil kerajaan British telah menandatangani perjanjian tersebut. Jadi 79 itu adalah perjanjian yang paling penting dan memberi masa kita ini persediaan dalam masa 5 tahun untuk mendapatkan atau menerima kembali kedaulatan kita ini sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat yang telah diisytiharkan pada 1 Januari 1984. Jadi inilah yang merupakan cabaran dan juga yang merupakan perjuangan yang khususnya generasi tua kita ini yang harus kita ini hargai. Sebagaimana titah kepada Yang Maha Mulia Paduka Sultan bahawa kita ni dalam menghargai perjuangan masa lalu generasi tua.
Kerana tanpa perjuangan mereka yang mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, mengorbankan keluarga mereka, masa mereka untuk mendapatkan kemerdekaan negara Brunei Darussalam. Rentetan peristiwa dan perjanjian-perjanjian tersebut telah menjadi perintis jalan menuju kemerdekaan negara yang ditunggu-tunggu. Hujan renyai-renyai, detik-detik kemerdekaan sudah terasa oleh seluruh rakyat Brunei pada malam hari permasyhuran kemerdekaan. Tepat jam 12.01 tengah malam, tarikh 1 Januari 1984, negara Brunei Darussalam telah mencapai kemerdekaannya. Maka oleh yang demikian, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan yang Maha Mengasihani, Beta Sultan Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, serta sekalian jajahan takluk rantau dan pesisirnya, dengan ini memasyhur dan mengisytiharkan dengan nama Beta dan bagi pihak diri Beta dan bagi pihak pengganti-pengganti Beta dan bagi pihak rakyat negara Brunei Darussalam, bahawa mulai dari 1 hari bulan Januari 1984 tahun Masihi bersamaan dengan 27 hari bulan Rabiul Awal Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1404, iaitu tahun yang ke-17 Beta di atas tahta kerajaan negara Brunei Darussalam, adalah dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah, dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan, dan dengan petunjuk serta keredaan Allah Subhanahu wa taala jua akan sentiasa berusaha pada memperolehi ketentraman dan keselamatan, kebajikan serta kebahagiaan bagi rakyat Beta, dan demikian juga pemeliharaan perhubungan persahabatan di kalangan antara bangsa atas dasar saling menghormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, persamaan dan keutuhan wilayah bagi semua negara yang bebas dari campur tangan dari luar negeri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seminggu selepas kemerdekaan, negara Brunei Darussalam telah diterima menjadi ahli-ahli negara ASEAN pada 7 Januari 1984, diikuti pada 15 Januari 1984 menjadi ahli Pertubuhan Persidangan Islam OIC, dan negara rasmi menjadi ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada 21 September 1984. Dengan adanya rasa kita ni syukur pada Allah menyambut 40 tahun dari kemerdekaan kita ni adalah sama-sama bekerjasama, satu teamwork untuk menyambut dan bersyukur. Setiap tahun kita ni mengadakan sembahyang di masjid-masjid, berdoa, membaca Yasin sebagai mendapat nikmat daripada Allah SWT. Semoga dikekalkan negara kita ni. Itu saja yang dapat
Berhamba saya kongsikan pada kita semua mengenai dengan sejarah perjalanan, khususnya perjuangan generasi tua petani dalam mengembalikan dan menegakkan dan mengukuhkan status Brunei sebagai sebuah negara Melayu Islam Raja yang merdeka dan berdaulat. Sejarah telah mencatat pada 1 Januari 1984, negara Brunei Darussalam merdeka dan berdaulat yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja.